Testing 1 2 3 1 2 3. Program daripada surau Al-Hidayah Kampung Sungai Tangkas, insyaAllah. Mohon respon suara, insyaAllah. Testing 1 2 3. Mohon respon surau Kampung Sungai Tangkas, surau Hidayah. Share dulu dengan grup Hidayah, insyaAllah. Mohon share grup surau Hidayah. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi'amil harami wa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya qayyum ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasufu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwaillah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati hadhihi al-halifah an tuhimmal jami'. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program malam ini untuk surau Hidayah Kampung Sungai Tangkas, insyaAllah. Kampung Sungai Tangkas, Kajang, Boundary Bangi dengan Kajang, dengan BKM, insyaAllah. Malam ini kita sambung terus kitab kita, muka surat 39. Sampai kitab peringatan bagi yang lalai atau peringatan bagi yang lupa, muka surat 39. InsyaAllah. Bab yang terus kita baca iaitu seksa kubur dan dahsyatnya, insyaAllah. Sampai di kitab muka surat 39. InsyaAllah kita Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka lagi untuk malam ni tak lambat mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri di kawasan Qaryah, surau Kampung Sungai Tangkas, Qaryah, surau Hidayah, insyaAllah. Teruskan bab siksa kubur dan dahsyatnya, insyaAllah. Muka surat 39
renggan yang kedua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin al-Musayyab dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur, lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, sedang ia mendengar suara derap selipar kasut mereka ketika kembali. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhan dan apakah agamamu, dan siapakah nabimu? Lalu dijawab, Allah Tuhanku dan agamaku Islam, nabiku Muhammad SAW. Lalu malaikat itu berkata, Allah yang menetapkan engkau dalam kalimat itu, tidurlah dengan tenang hati. Itulah arti Allah menetapkan mereka dalam kalimat hak. Adapun orang kafir, zalim, maka Allah menyesatkan mereka, tidak memberi petunjuk taufik pada mereka, sehingga ketika ditanya oleh malaikat, siapa Tuhan, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka jawab orang kafir atau munafik, tidak tahu. Maka oleh malaikat dikatakan tidak tahu. Maka langsung dipukul dengan pemukul sehingga jeritan suaranya terdengar semua yang di dalam, kecuali manusia dan jin. Yakni jika didengar oleh manusia pasti pengsan. Cerita oleh Rasulullah SAW sabda, seorang mukmin suara tak jelas. Sebentar. Mohon komen suara, insyaAllah. Okey. Saya ulang balik. Jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur. Ini tajuk seksa kubur dan dahsyatnya, muka surat 39. Tak maaf suara kurang jelas. Jika seorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur. Lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Mohon komen suara. InsyaAllah. Lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, sedang ia mendengar suara derap selipar kasut mereka ketika kembali. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhanmu, apakah agamamu, siapakah nabimu? Lalu dijawab, Allah Tuhanku, agamaku Islam, nabiku Muhammad SAW. Lalu malaikat itu berkata, Allah yang menetapkan engkau dengan kalimat itu, tidurlah dengan tenang hati. Ni orang yang betul-betul hebat di sisi Allah Ta'ala. Bila disoal dalam kubur, itulah jawapannya. Selamba terus jawab, tak ada terketar, tak ada apa, tak ada bimbang. Bila didatangi oleh malaikat, sebelum disoal tu dia boleh dengar. Tu yang perenggan pertama tadi, datang dua malaikat untuk menguji kita dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Kita dengar suara derap selipar kasut. Maksudnya apa? Selipar orang di atas tanah tu. Kita di dalam tanah, kita boleh dengar.
Cuma yang di atas tu tak dengar yang di bawah. Datang dua malaikat soal. Antara soalan dia tiga tu. Siapa Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapakah nabimu? Orang hebat jawab. Apa jawapan dia? Allah Tuhanku, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berkata, Allah menetapkan engkau dalam kalimat itu. Tidurlah dengan tenang hati. Baru kita boleh senang hati dalam kubur. Apa? Dapat jawab sepenuhnya. Syaratnya mesti kenal Allah, sayangkan Allah. Dah jelas suara. Sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena renung kita. Batu kena dengan zaman-zaman sekarang ni, carilah jalan untuk sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam program, macam-macam cerita, Maksudnya cari jalan untuk kita sayangkan pencipta kita. Batu simple je. Kata satu ulama, kena cinta kepada Allah dengan sepenuhnya. Kena sayangkan Allah dengan sepenuhnya. 4 perkara. Dia bagi saya ambil poin ni, saya catatan pada satu ustaz dalam kitab lama juga. 4 perkara yang sentiasa kita ingat Allah ialah, pertama, macam mana nak sentiasa ingat Allah? Pertama, tidur. Bila kita tidur, ingatkan Allah. Sebut nama Allah Ta'ala sebelum tidur. Nak tidur, siapa tidur tu bakal jadi jenazah, bimbangkan jadi jenazah. Tidur tu sebagai separuh mati, mati yang sementara. Tidur itu mati yang sementara, mati itu tidur selama-lamanya. Yang pertama, cari jalan untuk bila nak tidur je ingat Allah Ta'ala. Betul, jangan terus tidur. Wuduk dulu. Dipesankan tuan guru, tidur tu dengan wuduk, tidur tu dengan solat sunat, tidur tu dengan tak banyak sikit ayat Al-Quran, tidur tu dengan zikir, ingatkan Allah Ta'ala. Itu bagi zikrullah, mengingatkan Allah sebelum tidur. Tu tidur ingatkan Allah Ta'ala sebelum tidur. Contohnya Al-Quran, Al-Mulk, Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqi'ah dan macam-macam. Paling rendah pun 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul. Tu pun alhamdulillah. Jangan langsung tak ada. Tu cara nak untuk mengingatkan Allah Ta'ala. Tu waktu tidur, doa nak tidur. Itu antara jadi pesan oleh tuan guru. Yang kedua, bangun tidur pun ingat Allah Ta'ala. Terus sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Allah yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita. Bangunkan kita pun Allah juga. Tu cara nak sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bangun tidur ingat Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika solat tak ada lain yang kita ingat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Kadang-kadang kita solat tapi tak ingat Allah Ta'ala. Yang keempat, ketika dalam kesepitan, kesusahan, bukan cari orang yang nak tolong kita, terus ingat Allah juga. Susah senang pun ingat Allah Ta'ala. Yang kesempitan tu ada orang susah nak ingat Allah Ta'ala, cari pula siapa yang nak boleh tolong. Itu 4 perkara untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sentiasa ingat Allah Subhanahu. Yang pertama, bila tidur ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, bangun tidur pun ingat Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika solat hanya ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, ketika kesempitan, kesusahan, Allah dahulu kita ingatkan. Dapatkan cinta segera dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ada doa dia. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, Tuhan kami, wa hubba man yuhibbuk wal malal ladzi yuballighuna hubbaka. Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu
cinta kepada orang-orang yang menyintaimu. Aku mohon kepadamu perbuatan yang dapat menghantarku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih ku cintai daripada diriku, keluargaku, dan air yang dingin di padang tandus. Itu cara-cara kita nak dengar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil catatan ni. Ada 10 dicatatkan sini, 10 catatan, 10 amalan untuk mendapatkan cinta kan Allah Ta'ala. 10 amalan untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, ikhlas bila beribadat dengan Allah Ta'ala, bukan sembahyang. Semua yang kita buat kebajikan untuk ibadah, semua lillahi ta'ala, ikhlas yang sebenar-benarnya. 10 amalan untuk mendapat cinta Allah Ta'ala. Yang pertama, ikhlas dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, saya share daripada catatan kuliah ustaz lain. Yang kedua, membaca Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya. Macam-macam program TV pun ada. Al-Hijrah tengah hari ada bab tadabbur Quran, terjemahan, tafsiran. Cari jalan baca Quran dengan takutkan peringatan-peringatan Allah Ta'ala. Pasal dalam Quran ada khabar gembira, khabar duka cita, ada sejarah, ada cerita, ada amaran, ada peringatan, ada gambaran-gambaran yang akan datang. Quran macam-macam kita boleh lihat. Yang ketiga, dalam 10 amalan tu, yang ketiga, amalan memperbanyakkan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya zikrullah. Nak dekatkan 10 amalan untuk cintakan Allah Taala. Yang ketiga, banyak ingat Allah. Yang keempat, menjaga perkara-perkara fardu, yakni yang kesempurnaan. Jaga solat kita, mesti ada kesempurnaan. Mesti ada kesempurnaan dalam ilmu, dalam solat. Contohnya puasa pun ada kesempurnaan Ramadan, kesempurnaan puasa. Yang kelima, bersedekah. Bersedekah mencari redha Allah Ta'ala. Yang kelima, bila kita nak cintakan Allah Ta'ala, bab sedekah tu menjadi untuk cari redha Allah Ta'ala, bukan cari redha makhluk ataupun manusia. Bersedekah. Yang keenam, untuk cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyintai majlis ilmu dan majlis zikir. Cari jalan untuk sayangkan majlis ilmu di masjid, di surau. Sekarang dah tak ada. Ada online, ada TV, banyaknya majlis zikir, majlis ilmu. Yang ketujuh, jauhi orang-orang yang fasik. Jauhlah orang yang fasik. Lazimi orang-orang yang soleh. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, Allah yarham Tuan Guru, pesan, kalau boleh jangan lekang 7 hari bertemu orang soleh. Jangan lekang lebih pada 7 hari. Dibimbangi hati leka pada yang lain. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang soleh, InsyaAllah Allah bagi jalan. Yang ke-8, sentiasa berfikir untuk buat kebaikan kepada orang lain. Orang yang cintakan Allah Ta'ala, amalannya yang ke-8, sentiasa berfikir untuk buat kebaikan kepada orang lain. Cari jalan macam mana nak buat baik dengan orang. Itu bukan buat baik, buat yang terbaik untuk orang. Yang ke-9, sabar dan redha dengan qada, dengan qadar, yakni takdir Allah Ta'ala. Macam sekarang dapat musibah,
adanya penyakit yang virusnya tak nampak. Dikurung gitu, tak boleh keluar, tak bebas. Sampai ke masjid pun tak boleh, sampai ke surau pun tak boleh. Maksudnya sabar dengan takdir Allah Ta'ala, cari jalan untuk bersabar. Yang ke-10, mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena tahulah nama-nama Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni kena tahu. Paling simple 20 nama, 20 antara nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah yang baik, nama-nama yang baik. Tu 10 amalan yang mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila beribadat mesti tulus, melulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila beribadat, puasa ke, sembahyang ke, haji ke, umrah ke, tak kira apa ibadah kita buat kerana Allah Ta'ala, untuk amalan akhirat dalam urusan duniawi. Sebab duniawi pun kita boleh niatkan untuk Allah Ta'ala sebagai ibadat. Untuk apa? Untuk meluruskan kehidupan kita, meletakkan matlamat kita. Hidup adalah untuk mengabdikan kepada Allah Ta'ala. Kita hambakan diri untuk Allah Ta'ala. Tidak akan kukuh pengabdian jika tidak ada bab cintakan Allah Subhanahu. Sebab tu bila tak ada bab sayangkan Allah Ta'ala, nak sembahyang pun tak berdaya, tak mampu untuk terus solat dengan ikhlas pada Allah Ta'ala. Terpaksa saja. Orang yang akan cinta mampu istiqamah dalam ibadah sampai ke surga. Orang yang ada cinta mampu istiqamah dalam ibadah sampai ke surga. Cinta dengan Allah Subhanahu. Sebab tu ada perkara-perkara yang menghalang daripada cinta kepada Allah Ta'ala. Antaranya saya catatkan daripada Tuan Guru. Pertama, kita nak dunia bila buat amalan akhirat. Tu halang kita pada dekat dengan Allah Ta'ala. Buat ibadah kerana nak buat dunia. Niat beribadat tu nak dunia, nak kaya. Tunggu malam 27, malam 21. Niat dia apa? Niat nak kaya raya. Tu. Yang kedua, kita tak pernah peduli kalam Allah. Tidak mahu mendengar, tidak mahu membaca, tidak mahu langsung mempelajari. Itu perkara yang menghalang cintakan Allah. Dengar ayat Quran, ada dalam TV, dengar, diam, bertenang je. Boleh dengan benda lain, boleh sibuk dengan benda lain. Walhal depan TV, siap tulisan, siap bunyi, siap suara, jelas, siap penerangan, siap terjemahan, macam-macam tentang Quran. 30 hari Ramadan, 30 hari live. Tak sekali pun nak jenguk, apalagi nak membuka Quran. Itu salah satu benda yang menghalang. Dengar tidak, baca pun tidak, belajar pun tidak. Yang ketiga, kita pandang mudah amalan kefarduan. Halang kita pada cinta Allah. Bab fardu ni buat main-main, dilambat-lambatkan. Bab sembahyang, main-main dalam bab Ramadan. Bila berpuasa tak menyungguh, bila solat tak menyungguh, bila berzikir pun tak menyungguh. Cukup apa yang ada saja. Tak menyungguh, tak ada rasa sayang pada Allah. Yang paling sedih, tak ada rasa malu dengan Allah. Masa terus jalan, umur terus berjalan, dia muda-muda sampai ketua. Itu yang kita bimbangkan. Yang ketiga, menghalang kita. Yang keempat, menghalang kita daripada menyintai Allah Ta'ala ialah lupa menyebut nama Allah Ta'ala. Bukan selalu, bukan tak selalu, selalu sangat lupa Allah tu ada. Terkejut pun sebut benda lain, benda yang tak sepatutnya sebut. Kadang-kadang cakap putih, boleh sebut bahasa English, tak nak sebut nama Allah Ta'ala, ataupun nak sebut Subhanallah pun tak terdaya.
lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, orang yang kedekut. Ni lagi teruk lah. Dan masuk Ramadan pun masih lagi bab bakhil, kedekut, terlupa. Yang Allah bagi tu pinjam je. Yang Allah bagi tu nikmat, hebat, harta, kuasa tu semua Allah titipkan, orang pinjamkan sementara saja. Yang kelima, yang jauh pada, yang menghalang cinta pada Allah Ta'ala, ya, orang yang kedekut. Yang keenam, orang yang sibuk berhibur dan melakukan maksiat. Seronok dengan bab hiburan, seronok cerita bab video, TV, movie, tak langsung bab ibadah. Nak seronok je hidup, nak kuasa je, nak pangkat saja, nak kejar pangkat, nak kejar nama, tak berhenti. Dah berumur masih lagi terkejar-kejar dengan bab kuasa, bab pangkat, bab harta. Terlupa umur dah sampai hujung-hujung kematian, hujung-hujung hidup. Yang keenam, orang yang sibuk yang keenam, orang yang sibuk berhibur satu, melakukan maksiat pun satu. Yang keenam, jauh pada cinta Allah Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang suka melazimi orang fasik, ahli fasik, dan lupa menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Suka berkawan. Yang ke-8, orang yang suka mendengar nasihat orang. Tak nak mendengar nasihat orang alim, tak nak dengar nasihat orang soleh, orang biasa je. Dia lebih suka pada Google, tok guru dia Google, tok guru dia Facebook, tok guru dia pada internet saja. Tu. Yang ke-9, orang yang menunjukkan sifat jemu, marah bila terkena musibah. Pasal apa? Tak ada bab cinta dengan Allah Ta'ala. Itu yang halang dia dengan Allah Ta'ala. Bila dapat dia musibah, dia benci, bosan. Bila terkena musibah, lagi marah dia. Tu. Fitrah. Ya. Orang yang menunjukkan sifat jemu, marah bila terkena musibah. Ya, kena ingat tu 9. Ya, 9 benda-benda yang menghalang, perkara antara perkara yang menghalang cinta kepada Allah Subhanahu. Pertama, kita nak dunia, bila buat amalan akhirat. Saya ulang balik. Yang kedua, kita tak pernah peduli kalam Allah Ta'ala, Al-Quran. Dengar pun tidak, baca pun tidak, pelajari pun tidak. Walaupun dah disiarkan secara langsung, diulang balik malam, diulang balik masa Syawal lagi, siang malam, TV tu, apalagi dalam internet, macam-macam program. Yang ketiga, kita pandang mudah amalan kefarduan. Bab fardu ni main-main. Yang keempat, kita lupa menyebut nama Allah. Yang kelima, orang yang kedekut ataupun bakhil. Yang keenam, orang yang sibuk berhibur dan melakukan maksiat. Susah nak cintakan Allah Ta'ala. Yang kelima, orang yang keenam. Ketujuh, orang yang suka melazimi ahli fasik, lupa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-9, ke-8, orang yang tak suka mendengar nasihat orang. Yang ke-9, orang yang menunjukkan sifat jemu, marah bila terkena musibah. Tu. Orang yang benar-benar cinta kan Allah Ta'ala, tak perlu kita ingatkan tentang cintanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang benar cinta kepada Allah, sedekah paling mudah untuk dilakukan. Ya, itu antaranya orang contoh-contoh orang yang cinta kepada Allah Ta'ala.
InsyaAllah balik pada kitab tadi. Kau apa dah? Ya, bila kita di soal kenal Allah Ta'ala, tu kenal lah. Pasal apa? Dia sayang. Tu antaranya 9 benda yang kita 10 amalan kita amalkan untuk cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ulang balik yang 10 tadi. Yang 9 tu untuk penghalang cinta dengan Allah Ta'ala. Yang 10 ni amalan yang meraih cinta Allah Ta'ala daripada catatan sahabat. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Al-Bayyinah, surah Bayyinah ayat 65. Yang kedua, Quran, baca dan tadabbur Al-Quran. Ketiga, banyakkan ingat Allah Ta'ala, terikat dengan masjid hati tu. Ni tak dapat pergi masjid, masih sedih lagi. Dah hampir 3 bulan tak boleh pergi masjid kan. Tu sedih, memang sedih. Yang keempat, menjaga kesempurnaan perkara-perkara fardu. Yang kelima, cari redha atau pahala di dalam bersedekah. Yang keenam, menyintai majlis zikir. Yang ketujuh, jauh pada orang yang fasik. Yang dekatkan dengan orang yang soleh. Yang ke-8, sentiasa fikir untuk buat kebaikan kepada orang lain. Yang ke-9, bersabar dan redha dengan takdir Allah. Yang ke-10, mengenali sifat-sifat Allah, iaitu nama-nama Allah yang baik. 10 amalan untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Balik pada kitab tadi, tu siapa kenal Allah Ta'ala, dia selambui lah, Allah Tuhanku. Kemudian agamaku Islam, tahu dia itu orang Islam. Yang ketiga, nabiku Nabi Muhammad, dia kenalkan Rasulullah SAW. Jawab senang je. Tu bila malaikat tanya, maka malaikat pun kata, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya orang yang tenang, macam tidurnya pengantin baru. Tu kena kendong kita, InsyaAllah. Adapun yang kafir zalim, maka Allah menyesatkan mereka, tidak beri petunjuk ataupun taufik pada mereka. Orang kafir, InsyaAllah, tak nak katalah, disesatkan mereka daripada bab hidayah, taufik, petunjuk pun tak dapat pada mereka. Hingga bila ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu, maka jawab orang kafir atau munafik, tidak tahu. Senang dia jawab, dia terlupa kesan dia kena pukul langsung oleh malaikat dengan tukul besi hebat. Diceritakan di dalam hadis ni, sehingga jeritan suaranya terdengar semuanya di dalam alam ini kecuali manusia dan jin. Maksudnya binatang, haiwan, serangga dengar jeritan orang kena seksa di dalam kubur. Didengar manusia, kalau didengarlah manusia kena jeritan tersebut, pengsan yang mendengar tu. Kita yang hidup mendengar, kita yang pengsan. Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, bagaimanakah engkau wahai Umar jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW bersabda pada Umar, pada Umar, bagaimanakah engkau wahai Umar jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Hitam kedua-duanya, kebiru-biruan taring keduanya, mengguris bumi. Sedang rambut keduanya sampai ke tanah. Suaranya bagaikan petir yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat. Allahu Akbar. Matanya bagaikan kilat, suaranya bagaikan petir. Ditanya oleh Rasulullah SAW pada Umar. Apa jawapan Umar?
diceritakan oleh Rasulullah keadaan suasana malaikat muka nakir tu, ya, rambut dia panjang ke tanah, suara ni macam guruh petir yang dahsyat, matanya bagaikan kilat yang menyambar. Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaanku sekarang ini?" Umar tanya balik pada Rasulullah SAW. Jawab Nabi SAW, "Ya." Berkata Umar, "Jika sedemikian, maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufik." Nabi tanya Umar, keadaan besok macam mana nak jawab? Umar tanya Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar sebagaimana keadaan sekarang ini?" Maksudnya diingatkan kita ni supaya sekarang ni kena sedar. Sekarang ni lah masa untuk sedar. Ya Allah bagi peringatan musibah yang hebat sekarang ni. Kena sedar. Tak boleh tangguh, tak boleh tunda, tak boleh sayang-sayang masa. Tak boleh sayang-sayang umur. Kena sayang betul-betul umur tu. Maksudnya umur yang ada tu, masa yang ada. Jangan dah ditanam nanti, jangan dah habis umur, jangan dah di kampus habis cerita. Tu Umar kata dia sedar. Nabi kata, Nabi endorse dia. Dia sedar. Masa tu sedar macam mana sekarang dia hidup sedar. Maksudnya kita ni yang tengah hidup ni kena sedar sekarang. Sedar macam mana? Sedar dibimbangi besok sana pula baru kita sedar. Sekarang tak sedar, walaupun Corona pun dah datang, masih lagi tak sedar. Ada sayang bab kuasa, sayang bab pentadbiran, sayang bab harta, sayang bab nama yang hebat, terkejar-kejar harta, terkejar-kejar cari duit, sombong dengan nama, sombong dengan kecantikan, kehebatan, sadonya badan, hebatnya kereta, hebatnya motor, hebatnya kenderaan, hebatnya pengawal dia. Siap ada pengawal, siap ada driver, siap ada pemandu, siap ada marshal. Hebat, terlalu hebat. Dia terlupa ada yang lagi maha hebat. Takut kita tak sedar. Pasal apa? Kita sedar cuma untuk dunia. Bila lara leka dengan dunia, kita sebenarnya tidur daripada bab agama. Dia tak suka dengan bab agama tu. Umar sedar, awal-awal lagi Umar telah sedar. Tu masuk akhirat besok, kesedaran tu lagi hebat. Mati dah aku. Semasa tu kita tersedar, aku dah mati rupanya. Macam mana tuan? Tu Tuan Guru Datuk Semai kamu selalu pesan, kena siapkan diri kita. Kena ada bab amalan kita. Jangan tangguh dengan bab amalan kita. Tak boleh tangguh. Lepas tu siapkan diri untuk amalan. Jangan kita tangguh. Sikit saya nak share. Pasal apa? Masa tu terlampau singkat. Kata Tuan Guru, ada 3 jenis masa. Masa terus jalan. Tapi dibagikan oleh Tuan Guru ni, apa dia kata? 3 jenis masa. Tadi masa yang pertama yang dah lepas. Sekarang ni masanya. Kejap lagi belum pasti. Tu pengertian masa. Pertama tadi yang dah lepas, yang kedua masa sekarang, yang ketiga yang belum pasti. Tu diingatkan kita. Sebab tu kata Tuan Guru, ada 4 perkara yang disembunyikan oleh Allah SWT, iaitu yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya kepada ibadah yang kita buat. Macam mana puasa kita, macam mana solat kita, macam mana sedekah kita, Allah sembunyikan redha dia. Kita tak tahu. Cari jalan untuk dapatkan keredaan.
Yang kedua, Allah sembunyikan kemurkaannya pada maksiat yang kita lakukan. Sebab tu dipesan kita, jangan sekali-kali kita buat maksiat walau sekecil mana sekalipun, kerana mungkin itu yang Allah Subhanahu Wa Taala paling murka. Jangan buat maksiat walaupun kecil sebesar zarah biji sawi ke. Pasal kecil, benda yang kecil itulah yang Allah murka selama-lamanya untuk kita. Yang ketiga Allah sembunyikan mustajabnya bab doa. Ada waktu-waktu tertentu kita dimakbulkan doa, ada waktu mustajab. Sebab tu perbanyakkanlah membaca Allahu maghfirli, minta ampun pada Allah Ta'ala. Jangan berhenti, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Yang keempat, Allah sembunyikan para wali-wali di kalangan hamba-hambanya supaya kita hormat sesama kita. Kita tak tahu wali itu sama. Tu 4 perkara Allah sembunyikan. Sebab tu kita kena, apa yang berlaku dengan sekarang ni, sabar kita. Kata Tuan Guru, sabar itu mudah tapi amat payah untuk mempertahankan kesabaran. Sabar itu mudah, tapi nak pertahankan kesabaran payah. Nak tunggu ustaz berhenti kuliah ni, sabar. Tu susah tuan, buat sabar. InsyaAllah tu ya. Takat tukut malam ni ya. Hanya kita ni berhenti malam ni untuk bab kubur, seksa kubur dan dahsyatnya. Panjang lagi untuk kita sambung. InsyaAllah kita sambung malam besok ya, bersama dengan Surau Jenaris ya. Taman Desa Jenaris Kajang. InsyaAllah kita jumpa malam besok lepas maghrib InsyaAllah. 26 InsyaAllah. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa untuk menghadap Allah Ta'ala. Jangan berhenti dengan Quran, jangan berhenti dengan zikir, jangan berhenti dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cari jalan untuk hampiri, untuk dekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu yang pertama tadi. Bila nak tidur pun kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun tidur pun kita cari Allah Ta'ala. Bila kesempitan pun ingat Allah Ta'ala. Bila solat lagi hebat kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk pada saya. Kita jumpa malam esok di online untuk Surau Taman Jenaris Kajang InsyaAllah. Jumpa malam esok InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk pada saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri amrina wa qdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami InsyaAllah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah.
Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim asma. Bismillahirladzi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim wa dini. Bismillahirrahmanirrahim wa mali. Bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa malam besok. Jumpa malam besok di surau Jenarisnya. Terima kasih kepada Johnny Max, Mahidi Abdul Razak Murad, insyaAllah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Selesai saja urusan jenazah kita dikubur, datanglah malaikat, insyaAllah. Tak ada bab 7 langkah. InsyaAllah. Datanglah dia. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon share, insyaAllah.